discuss on set midterm set for 2017 and 2018 punya session. Okay, so untuk yang ni kamu dah boleh jawab. Maksudnya kamu dah jawab dah benda ni. Okay, so sekarang sebelum kita buka, saya go through satu-satu lah ya untuk set ni. Okay, for this, untuk yang ni, for this set, okay, part A, yang ni, find the domain and range for each of the following function. Saya tak letak dia punya final answer betul, sebab saya pun tak tahu saya letak kat mana. Saya letak yang second part punya je, yang B part kan, betul tak? Okay, jom kita jawab sama-sama lah yang ni. Kamu dah jawab kan? Okay, so now find the domain and range of each of the following function. Domain and range. Okay, dia nak domain range, dia tak suruh selesaikan apa-apa. So for A1 ni, what is the domain for this? Macam mana kita nak cari domain? Okay, we know that inside the set, we must find the value is greater or equal to 0, right? So, domain ialah apa-apa nilai yang X tu tertakrif. Maksudnya X tu tertakrif, dia tak dapat max error, dia tak dapat infinite value supaya kita boleh plot dekat graph. Which mean that the X value defined. Okay, so here for this domain 3x minus 2, jawapan dia apa? Siapa yang dapat? Lebih besar pada kosong. This is 3x, x is greater than or equal to 2. Then x is greater or equal to 2/3. Okay. This is the domain for this function. Okay, this is the domain. And how about the range? Macam nak cari range yang ni? Okay, tahu ke tak tahu? Okay, untuk range, untuk yang ni, kalau saya lah, kalau kamu saya tak pasti cari macam mana. This is the value of X, this is the value of Y. Kita tahu kalau nak rajin nak lukis graph, lukislah. Kalau saya lukis table pun enough, dah cukup. Okay, so now we know that our X is greater and equal to 2/3. Kalau dia 2/3, which mean dekat situ berapa? Kalau dia 2/3 dekat sini, 2/3. 2/3 maksudnya nilai ini sama juga dengan kosong, betul tak? Okay, kalau 2/3 ialah berapa tadi? Okay, kalau kita letak dia 1, nilai dia berapa? Punca kuasanya, kita nak tahu nilai range ni. Okay, untuk tahu nilai range, we have to know the value of Y. Y ni pattern dia macam mana? Maksudnya from interval berapa ke berapa? Maksudnya the interval of Y, this is the range punya value. Tengok dekat Y. Kalau dekat graph, kalau kita lukis graph, yang Y tu, contoh yang diplotkan dekat Y tu is the range. Okay, so now 1, kalau kita letak 1, 3 times 1, 3 kali 1 tolak 2, which is 1 kan, betul tak? Kalau kita cari, okay, kita nampak dia punya pattern, dia semakin membesar. Okay, lah kita ambil satu-satu nombor, contohnya kita ambil 100. Okay, kalau dia semakin besar, adakah dia terus increase ke macam mana? Okay, kalau kita ambil 100, 3 kali 100 tolak 2 punca kuasa. Ni saya tak buat ni, jom kita buat sama-sama. Okay, maksudnya dia punya skema tak mana tau. Okay, so sekarang ni ialah 17.26. Okay, 17.26. Okay, we know that if we increase the value of X, meaning if you increase until 10k, and this value will keep increase, right? So the pattern for this, then we can conclude the range for this is, range dia ialah apa? Range dia ialah from 0 until infinity, because this value
will keep increasing, maksudnya X tu sentiasa naik dan nilai Y juga sentiasa naik bermula daripada kosong sebab nilai X kita bermula dengan 2/3 just now. Okay, so the value nilai akhir dia ialah jawapan akhir dia lah X lebih besar sama juga dengan 2/3 dan R ialah range dia ialah kosong sehingga infinity. Okay, finish for that. Okay, so number 2, range, domain and range. Macam mana kita nak dapat domain untuk yang ni? Ni, domain dengan range untuk yang ni. Apa? Dia tak ada pecahan, dia tak ada punca kuasa, so that we can conclude, boleh terus conclude je sebab kita dah faham konsep domain kan, dia bukan dalam bentuk pecahan dan dia juga bukan dalam bentuk square root, so that we can conclude that this domain will be from negative infinity until infinity. Okay, done. Okay, so now for the range ni, range dia macam mana? Okay, kita tahu dia negative infinity. Kalau saya suka kalau range saya buat table sebab kita nak tengok the pattern, betul tak apa yang kita tulis. Okay, cuba kita masukkan negative 100 dekat sini. Kita angkatkan yang paling kecil dalam this kind of nilai ialah negative 100. Negative 100 modulus akan dapat 100, right? Kan? Bila dia modulus negatif 100, modulus tambah dengan negatif 100. Macam tu kan? Bila dia negatif 100, betul tak? Okay, bila dia modulus, dia ialah positif, right? So, sekarang tambah tolak will become tolak. So, nilai dia berapa? Bila dia X dia ialah negatif 100, Y dia sama dengan berapa? Betul ke 100? Sebab yang ni akan jadi apa? Kosong, right? Okay, salah kat sini tak apa. Okay, dah kan dapat kosong sebab modulus negatif 100 akan dapat 100 tambah negatif 100 ialah 100 tolak 100. Right? Okay, saya dapat kosong. Kalau kita letak negatif 10, kita akan dapat negatif 10 modulus ialah 10. 10 tolak 10 ialah kosong. So that we know that for the negative number it becomes 0 je macam tu, betul tak? Okay, but if we put 0, it becomes 0 also, right? Okay, cuba kita letak nilai dia 1. Okay, sekarang kita dah ada value. 1 modulus ialah 1 tambah 1 will become 2, right? Betul tak? Faham tak apa yang saya buat ni? Okay, lepas tu 1 kita nampak dia ialah 2. Okay, cuba kita ambil satu value yang besar. We want to know the pattern of Y. Adakah dia terus meningkat? Contoh saya ambil 100. Kita ambil 100. 100 modulus tambah 100 will become 200, right? Kalau dia 1000 maksudnya 1000 campur 1000 will become 2000. It keep increasing, right? So, what is the pattern for Y? Maksudnya range untuk ni ialah, dia ialah, nampak tak? Dia kosong, 2 dan terus meningkat. Maksudnya dia ialah bermula daripada kosong, termasuk kosong, this is the range, from 0 until what? Until infinity. This is the range for this question. Faham? Faham ya macam mana nak cari domain, macam mana nak cari range. Okay, so kita dah dapat answer dia. Dua ni, this is the domain and this is the range for this. Faham? Okay, so now for Hx ni. Okay, so kita nampak kat sini dia dalam bentuk pecahan. Bila dia dalam bentuk pecahan, we have to consider more careful, which is kita ada X dekat bawah ni. Okay, so sekarang X campur 5 tu tak boleh sama dengan kosong. Okay, so sekarang dekat sini X campur 5 tak boleh sama dengan kosong. So value untuk domain dia apa? X tak boleh sama dengan negatif 5. Okay, this is the domain. Ni domain. Faham? Okay, so sekarang domain dia tak boleh sama dengan negatif 5. Sebab kalau negatif 5 kat bawah ni, it becomes 0. Any number yang bahagi dengan 0, dia become apa? Maksudnya dia infinite, which is undefined. Okay, so
The concept of domain is must be defined, mesti tertakrif. Okay, so this is the domain. Okay, kalau dalam bentuk macam ni, macam mana kita nak cari dia punya range? Kalau saya dalam bentuk pecahan ni, saya nak cari dia punya range, saya cari dia punya inverse function, which is x campur 6 bahagi dengan x campur 5. This is one way. Saya tak pasti kamu buat macam mana nak cari range ni. Boleh juga buat table macam ni, but it consume more time. But for me, kalau kita cari dia punya inverse pun boleh juga. Sebab inverse untuk yang ini ialah maksudnya, okay, kejap saya terangkan. Okay, so sekarang untuk yang ni ialah cari inverse. Inverse dia berapa? Y dalam dia ada x campur 5 sama juga dengan x campur 6. Nampak tak ni? Okay, so sekarang dekat situ dia ialah y x campur 5y sama juga dengan x campur 6. Okay, so kita bawa semua x sebelah kiri kan? Sebab kita nak buat apa? Okay, bila kita letak semua x di sebelah kiri, maksudnya dekat situ ada y x. Okay, tolak x. Lepas tu apa? Yx tolak x sama juga dengan 6 tolak 5y. Ini saya cari inverse . Okay, so sekarang dekat situ saya padam yang atas ni . If you have question, please interrupt . Okay, so now saya bawa ke atas ni saya punya jalan kerja. Okay, untuk yang ni, okay, y yang ni, okay, saya bawa ke atas. Okay, daripada sini kita faktorkan x. Bila kita faktorkan x, dalam dia tinggal apa? Dia ialah y tolak 1, betul tak? Kita faktorkan x, dia ialah y tolak 1 sama juga dengan 6 tolak 5y. Okay, so now dia punya value untuk inverse ni ialah apa? 6 tolak 5y bahagi dengan y tolak 1. Okay, so sekarang dekat sini, kamu nampak tak kat sini y tolak 1, kita dah cari inverse dia kan, kita nak dapatkan dia punya, tadi tujuan asal kita nak dapatkan dia punya range, betul? Okay, untuk dapatkan dia punya range dekat situ, what is the value of range? Sekarang kita tengok kat bentuk equation ni. Bentuk equation ni dia juga ialah pecahan. So sekarang kita nak tahu nilai y dekat situ tak boleh sama dengan berapa? Tak boleh sama dengan berapa tu? 1. So kat situ range dia ialah, so the range dia ialah apa? Range dia ialah dia tak boleh sama dengan 1. Range dia ialah y tak boleh sama dengan 1. So kita tahu tadi kan range kita tengok at the value of y. So kita tahu range dia y tak boleh sama dengan 1. Konsep ni apa? Konsep ni saya pakai guna ni tau. Bila kita ada dua macam ni relation, kita ada x kat dalam sini. Lepas tu jawapan kita ini x . Sorry. Ni x. Yang kat dalam sini ialah y. Okay. Bila dia pergi ke sini function, betul. Ini ialah domain. Dekat sini ialah range. Okay, bila kita inverse kan dekat dia, inverse, yang ni it become domain. Okay, yang domain yang ni ialah range yang kita nak cari. Itu yang saya buat inverse tadi. Okay, dan kalau kita ni, kita cari inverse, yang ni inverse kat bawah ni, yang y ni become domain and this is become range. So, itulah apa yang saya gunakan konsep tadi. Faham? Okay, so hopefully semua faham . Okay, so that how we find the range. Okay, kita kena pandai ubah-ubah kita punya, kalau ada masa tak perlu cari inverse. Kita just tengok dekat table je untuk tengok pattern. Tapi dalam bentuk pecahan macam ni, kita kena cari inverse. Okay, so now we want to find this. B, x per 1. Okay, sekarang jawapan dia apa ni?
Siapa yang dah buat? Jawapan dia apa? Okey, kat sini F. Dalam dia ada G. GX. Okay, how to find this? Okay, sekarang untuk yang ni ialah, okay, so sekarang dalam F tu ada G. Okay, so now dalam F ada G. So G kat atas ni, okay, bentuk dia ialah, okay, kalau saya suka buat macam tu, kurungan tambah 1. Yang ni ialah bentuk F kan, betul tak? This is the tempat X, yang ni juga tempat X. So now we put the G value inside the bracket, which is, this is kuasa 2. Okay, G value dia ialah 3X campur 7. Yang bawah ni juga ialah, dia ialah 3X campur 7. Okay, so kita selesaikan yang ni. Kita nak cari F composite G. Okay, so kalau kita atas ni kita tak selesaikan pun tak apa yang atas ni. 3X campur 7 kuasa 2. Okay, yang bawah ialah apa? Dia ialah 3X campur 7 campur 1, which is 3X campur 8. Betul tak? This is the final answer. Kalau ada orang kembangkan, dia akan dapatkan yang besar lah yang kat atas ni. Okay, so sekarang this is the final answer. Dia nak cari apa lagi? State the domain and range. Okay, siapa dapat domain ni? Domain dia apa? Domain dia, sepatutnya dah tahu lah. Kat sini dia ada bentuk pecahan. Bermaksud dekat situ X tak boleh sama dengan berapa? X tak boleh sama dengan negatif 8/3. Okay, am I right? Ke saya salah? Betul kan? Okay, so now what is the range for this? Range. Okay, range sama juga macam tadi. Kita cuba cari dia punya inverse. Saya bagi kamu cuba cari inverse yang ni. Di sedikit, memang banyaklah kerja ni rasanya. Nak cari inverse, lepas tu kamu cari range macam mana? Macam saya cari tadi Sebab yang ni dalam bentuk pecahan ni. Bila dia dalam bentuk pecahan, kalau kita nak cari inverse, Y sama juga dengan, okay, kembangkan yang atas ni. Kita akan dapat 3 kuasa, okay, so 9X kuasa 2 campur 2 kali 3 kali 7, 6 kali 7, 42 42X campur 7 kuasa 2, 49. Okay, bahagi dengan 3X campur 8. Okay, rearrange the equation so then we get X sama juga dengan berapa dekat sini. Kena buat ni. Saya ambil kertas, saya buat. 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 Berapa tu inverse dia? Okay, sila buat sekarang. Okay, Y kali dengan X, 3X campur 8 sama juga dengan 9X kuasa 2 campur 4X campur 49. Okay, so sekarang dekat situ dapat berapa? 3XY campur 8Y sama juga 9X kuasa 2 campur 4X campur 49. Okay, sekarang kat sini ialah semua X bawa sebelah kiri. Tolak 9X kuasa 2, tolak 4X. Okay. Berapa? Siapa dapat dia punya range? Rasanya macam kalau kita cari dia punya pecahan, dia macam a bit, sebab dia ada X kuasa 2 kat situ, kena buat penyempurnaan kuasa 2 semua. Okay, kita try cari dia punya value ni. Tadi X tak boleh sama dengan 3, right? 3/8 3/8 just now. Betul tak? X tak boleh sama dengan negatif 3/8. Okay, so X tak boleh sama dengan negatif 3/8. So kalau kita cari guna dia punya table kat sini, negatif 3/8 dekat sini. Okay, 3/8 ni berapa Okay, dia tak boleh sama. So dia tak ada value of Y. Negatif 3/8. Sekejap. 3 bagi 8.
0.3. Okey, dia tak boleh sama dengan 0.375. Okey, negatif 0.375. Okey, tapi dia kosong dia boleh. Okey, cuba cari negatif 1 berapa nilai dia? Bila dia negatif 1. Dekat sini. Alah, yang tadi saya dah terpadam. F composite G just now ialah apa? F composite G just now ialah nilai dia apa tadi? 3x campur 7 kuasa 2 bahagi dengan berapa tadi? Ialah 3x campur 8. Okey, ini ialah value yang kita nak cari. Okey, untuk dia punya this is x. Okey, saya padamlah ya. Okey, this is x. Puan. Ha. Negatif 3/8 ke negatif 8/3? Ya. Kan negatif Ya, 8/3. Sorry. Okey. Okey, negatif 8/3. Kat sini 8/3. Sekejap, 8/3 dia ialah berapa? 8 bahagi 3 ialah 2.6. Okey, so dia negatif 2.6. So dekat situ, okey, kosong negatif 1 ni tak boleh lah dekat sebelah sini. Okay, so now we want to find, ini ialah macam mana cara kita nak cari range. Kalau kita dah stuck, kita boleh cari the other way. Okay, so sekarang dekat sini ialah negatif 1 tu dekat sini. Okay, so kita boleh cari nilai negatif 2, dia negatif 2.666. Okay, so negatif 2, cari nilai kosong berapa, just nak tengok pattern untuk Y tu. Okay, kat sini ialah negatif 3, kat sini cuba negatif 100. Kita nak tengok pattern of Y. Okay, Y value. Okay, masukkan dekat X value dekat sini, nilai dia berapa untuk negatif 100? 3 kali negatif 100 tambah 7 kuasa 2. Okey, 3 kali negatif 100 campur 7 kuasa 2 bahagi dengan 3 kali negatif 100 campur 8. Dapat berapa nilai dia kat situ bila kita letak negatif 100? Okey, saya pun tekan kalkulator ni. Sila tekan sekarang. Now. 3 kali negatif 100 ialah negatif 300. Tambah 7. Okey, kuasa 2. Dia ialah, okey. Okey, yang ni ialah kita bahagi dengan 3 kali negatif 100 ialah negatif 300 tambah 8. Okey, tutup kurungan. Okey, dia dapat negatif 2.94 Mencari tak ni? Ke saya yang cari? Negatif 2.94. Berapa? Point berapa? Okey, negatif 294. Okey, kita nampak it become more negative, right? Okey, bila kita letak negatif 3, nilai dia berapa? Negatif 3. 3 kali negatif 3 ialah negatif 9, right? Negatif 9 campur 7 kuasa 2. Okey, ialah 4 bahagi dengan 3 kali negatif 3, negatif 9 tambah 8. 9 tambah 8. Tutup kurungan. Okey, dia jadi negatif 4, right? Kat sini negatif 4. Nampak tak value dia daripada nilai yang makin kecil? Okey. So, kat sini nak cari negatif 2, nilai dia berapa? Kat dalam ni, negatif 2. Kita nak tahu value of Y kat situ. Bila dia negatif 2? 3 kali negatif 2, negatif 6. Negatif 6 tambah 7 ialah 1. 1 kuasa 2, 1. 1 bahagi dengan 3 kali negatif 6 tambah 8. 1 bahagi dengan 1 bagi 2. Which is 1/2 kan? Okay, 1/2. Okay, what is our range now? When we put okay, when we put 0, 7 square divided by 7 square
bahagi dengan 8. Right. Ah, 6. Right. 6.125. Okay. So sekarang macam mana kita? Kalau kita letak 1, it become more positive, right? Dia jadi semakin positif, betul? Okay. So sekarang macam mana kita punya value ni? Yang ni dia semakin besar dekat sini. So range kita macam mana? Yang dekat sini. Macam mana? Kalau 3, dia negatif 2. Okay, kat sini dia makin meningkat, right? Ini yang value dekat sini dia semakin meningkat. Dekat sini juga nilai dia semakin meningkat. Okay, so sekarang kita nak tengok, kalau kita nak tengok kita punya graf, kalau saya okay, kalau kita nak tengok kita punya graf, kita boleh tengok boleh lukis graf Okay, kita tengok dua-dua value tu semakin meningkat. To be confirmed, okay, berapa value-nya? Value-nya kita boleh tengok by looking at the graph. Okay, graph dekat sini, kejap saya cuba lukis Dia ialah berapa? 3 kali. Okay, kita lukis dia punya graph. Ialah 3x kuasa 2. Okay. Okay, 3x. Okay, 3x tambah 7 kuasa 2. 3x tambah 7 kuasa 2. Okay. Kita bahagi dengan, kita punya just now ialah bahagi dengan 3x. 3x campur 8. Saya cuba lukis dia punya graf 3x campur 8. Enter. Okay, so sekarang bila kita tengok graf kita ialah macam ni. Okay. Dekat atas, sekejap ya. Saya share saya punya ni ialah saya punya ni. Okay, sekejap saya share dekat kamu saya punya screen. Okay, stop sharing. Now I'm sharing you my graph. Okay, share content. Okay, saya lukis graph ni guna full plot dekat, okay. Saya share dekat, okay, home saya. Okay, okay, sekarang nampak tak benda ni? Bila saya kecilkan screen, dia yang ni, graf dia. Bila kita lukis graf ni, dia ada satu titik, dia macam, dia ada satu yang terputus dekat situ. Just now kita tengok kita punya nilai pun dia ada satu negatif, tapi negatif kita tak pasti sampai mana. Jadi kat situ kita boleh tengok, okay, just now kita punya titik tu, kalau kita besarkan screen ni, okay, kita boleh nampak kita punya range ialah, range kita tengok dekat Y, betul. Bila range kita tengok dekat Y dekat sini, okay, kalau kita faham konsep range ni, sebab kamu guna bilik exam kan, kamu exam online kan, you can use any tool yang ada. Kalau kita faham lukis graph, okay, kita tahu dekat situ our Y just now, kita tak nampak tak kat sini, Y value dia from negative infinity tadi kan dia terus turun kepada negative infinity, tapi kita tak tahu sampai what point of Y kat situ, dia sampai 4. Union, dan dia sambung balik dekat situ daripada 0 sehingga infinity. This is the range for this. Faham? Boleh? Sebab kita nampak tadi dekat kita punya X dengan Y value, bila kita ada negatif 8/3 tadi, kat sini kita tak ada nilai kan, negatif 8/3 just now. Ini kan kat sini negatif 2 point something, kita tak boleh nak cari nilai. Okay, so sekarang dekat situ, kat sini kita tak tahu nilai berapa. Okay, so yang daripada sini dia semakin kecil tapi dia menuju ke satu titik 4. Nilai dia 4. Okay, lepas tu yang kat sini juga dia bermula dengan nilai 0. Just now kita dapat 0 kan, 0 ke terus meningkat. Okay, yang ni daripada menu yang bawah, nilai bawah sampai nilai 4. Maksudnya kat sini lah kita punya range. Kamu faham tak ni apa yang saya buat? Kalau tak faham sila tanya. Saya stop sharing this
Ada soalan? So we move to the second next question. Boleh? Okay, so we move to next question. 2017. Okay, so sekarang dekat sini G composite F macam mana? Kalau G composite F, bila G composite F dekat situ, kita ada G, lepas tu dalam dia ada F. Okay, so nilainya berapa? G composite F, dalam G ada F. So kat situ 3 kali dengan X kuasa 2. Kalau saya buka video, kamu consume banyak data ke macam mana? Ada efek tak? Setakat yang kamu perhatikan selama ni. Oh tak Okay. Okay. So sekarang kat sini ini ialah G composite F. Okay, F tu ada dalam G. Faham ya apa yang saya buat? Okay, so sekarang dekat sini ialah bagi pelajar yang ada ambil Maths previously, mungkin kamu nampak ini pun puan nak tunjuk. Tapi sebab saya consider ada student yang memang tak ambil Maths, jadi dia tak ada topik function ni. So yang ni saya as a recap balik lah bagi kamu yang dah pernah belajar. Yang kawan kamu pun dah pernah belajar dan ni dengan saya. Hari tu cuma dia nak buat latihan, tak nak buat latihan je. Okay, so sekarang dekat sini jadi macam mana? Dia ialah 3x kuasa 2 bahagi dengan x tambah 1 campur 7. Okay, 3x kuasa 2 per x campur 1 campur 7. Kalau dah dapat macam ni, kamu tak selesaikan, tak simplify pun is okay. Okay, dah dapat jawapan macam ni. Okay, tapi memandangkan kamu punya soalan nanti ialah online, so tengok pilihan jawapan. Kalau pilihan jawapan tu dah ada macam ni, okay, terus boleh pilih lah. Kalau tak ada, saya simplify, you have to simplify to get the correct answer sebab kita online kan. Okay, so now daripada sini kita tahu bahawa our domain ialah x tak boleh sama dengan negatif 1. Okay, boleh kan? Okay, so sekarang untuk yang ni, kalau kita tengok, kita nak cari kita punya range. Okay, nak cari kita punya range, saya guna jugalah full plot tadi tu. Okay, nak nampak daripada graph kan? Okay, saya share the full plot. Okay, content. Okay, I'm sharing the full plot just now, which is from my home, right? Okay, sekejap saya cari. Okay. So kita nak lukis macam mana lukis composite function yang kita dapat tadi tu, which is 3x kuasa 2. Dia ialah 3x kuasa 2. 3x kuasa 2. Dia ialah 3x kuasa 2 bahagi dengan x campur 1. X campur 1 tutup kurungan dan tutup lagi satu kurungan campur 7. Okay, macam mana function ni? Okay, so sekarang kalau kita kecilkan, nampak tak dia ada dalam satu, kita nak tahu value ni. Okay, kita tahu bahawa, kalau kita ambil lagi satu point kat atas ni, berapa value tu? Dia ada selang. Okay, dia dekat 7 ke atas, kan? 7 ke atas dan yang dekat bawah ni ialah negatif 5 dan ke bawah. Okay, graf dia negatif 5 dan ke bawah. We looking at the part CY. Okay, from negative 5 until bawah kan semua. Okay, so yang ni, yang atas ni, dia punya border dekat 7. So we know here, we can conclude kita punya range. Range kita ialah daripada berapa tu? Yang bawah tadi? Lupa. Dia ialah negative infinity until negative 5, right? Union. Yang atas, dia terputus tadi ialah 7 ke infinity by looking at the y-axis. Boleh nampak? Boleh? Range. Boleh This is the range. Okay, so stop this. Okay, next question. Share content. Okay. Okay, G inverse kat sini dia ialah 3x campur 7. Cari inverse kan, kita jadikan x sebagai perkara rumus dekat situ, dia ialah 3x
X sama juga dengan Y tolak 7 dan X sama juga dengan Y tolak 7 bahagi 3. So sekarang G inverse X ialah X tolak 7 bahagi 3. So dekat situ ingat kena cari domain dengan range. Okey, domain untuk yang ini, domain ni sebab X tu letak dekat atas, so domain dia ialah kalau kita letak real number je pun boleh juga. Saya cuba perbagaikan notation yang kita guna. Real number saja pun boleh juga. Negative infinity pun boleh. Okay, so sini range dia berapa? G inverse X tolak 7/3. Kita boleh agak dekat sini. Bila kita letak X value dia makin besar, dia akan dapat nilai besar ni. Kalau kita letak value dia makin kecil, dia akan dapat negative number. Betul tak? Betul tak? So sekarang dia punya range juga ialah real number. This is real number. Ataupun negative infinity mana-mana. Okay, boleh. Okay, so we move to the other question. Okay, sketch this graph. Okay, macam ni kita nak lukis graph ni. Okay, kalau kita tahu transformation of function just now, transformation of function kita ada x kuasa 2. Bila x kuasa 2 tolak 3, bermaksud kita turun ke bawah sebanyak 3, which is kat sini ialah negative 3, kan? Betul tak? Sebab bila x kosong, y sama juga dengan negative 3. So the minimum dia ialah negative 3. So this is the graph. Bila kita sketch the graph, pastikan kita ada fx. Paksi kita dan di sini ialah x. Okay, this is the graph that we want. Okay, so find the value of f3. So f3 macam mana cari f3? So f3 masukkan kat situ. Dia ialah 3 kuasa 2 tolak 3. Dia ialah 9 tolak 3, iaitu apa? 9 tolak 3 ialah 6. Mudah kan? Jadi soalan dia ada satu soalan yang macam semua orang boleh jawab. Yang ni semua orang boleh jawab tu. Tak mungkin midterm exam ada yang dapat kosong. Mesti ada soalan yang kamu boleh jawab. Saya buat soalan memang macam tu, dan ada soalan yang orang yang betul-betul pandai boleh jawab, dan orang yang macam tu lah kita letak gap macam tu. Jadinya kalau kamu faham dan faham the fundamental yang konsep dia, walaupun ayat dia belit-belit, kamu still can answer. Okay. Faham kamu punya midterm yang ni saya ialah 30 markah. Kalau dapat 25 contoh saja je 25, hari tu quiz dapat 4, lepas tu assignment dapat 15 contoh Markah-markah ni nanti saya update sebelum minggu ke-12, kamu boleh tahu. Sebab siapa yang nak drop minggu ke-12 boleh drop. Okay, tapi ada konsekuen lah when you drop, ada advantage and disadvantage, maksudnya ada kelebihan dan kekurangan lah. Okay, so sekarang kalau macam ni, kalau sebelum habis first half ni sepatutnya kamu dah ada berapa markah ni? 25 campur 15 campur 4, 5, 9 campur 5 campur 4, 9. 9 campur 5 ialah 14. 14. 1, 2, 3, 44. So kamu dah lulus pun yang ni, 44 markah. Nanti bila tambah lagi assignment yang kedua, okey, dah dapat B dah kat sini, B minus macam tu. Okey, tambah pula quiz 2. Quiz 2, contohnya quiz 2 dapat 3. Okey, dah dapat macam dah nak dekat B plus ke, okey dah dapat B plus or B dah kat situ. So final nanti kalau kamu tambah lagi 10 contohnya dekat B plus ni, dah dapat A. That's how the smart people think. Dia tak pulun dekat akhir, dia dah daripada awal dia dah carry markah. Okey, boleh faham Okey, sambil-sambil. Okey, so D sekarang macam mana nak solve? Okey, yang ni dia macam a bit ni sikit. Okey, so sekarang kita nak jawab soalan ni macam mana? Kita ada ln, kita nak solve for x. Okey, apa idea yang kamu ada dekat sini? Kita ada ln, lepas tu kita ada 4 tolak x. Kalau sekarang saya ni kalau depannya ada 3, so kita letak 3 dekat atas. Okey, dia ialah apa? Dia ialah 1 sama juga dengan 1/2. Okey, kat depan ni dah tak ada apa-apa. So, ini ialah first step yang saya akan buat. Okey, seterusnya apa idea kamu kat sini? Kita nak tahu the value of x here, x ni. Okey, so sekarang di sebelah sini ln kan?
Okay, ln kita inversekan letak sebelah sini boleh tak? Dia jadi apa? 4 tolak X kuasa 3. Ln bawa sebelah kanan jadi apa? Dia ialah eksponen. Eksponen kuasa setengah. Boleh? Eksponen. Bila ln kita bawa ke sini, ln inverse ni ialah eksponen. Okay, so now it become eksponen kuasa setengah. Okay, so sekarang kat sini kita nak cari nilai X kan? 4 tolak X sama juga dengan, okay, kat sini kuasa 3, dia akan jadi 1/2 punca kuasa 3. Okay, so dah nampak kan X tu dah ada kat situ, dah mudah kan? Betul tak? Okay, so sekarang kita boleh cari nilai X kita. X kita ialah X sama juga dengan, okay, negatif X sama juga dengan punca kuasa 3 eksponen kuasa setengah tolak 4. Okay, so sekarang cuba cari nilai ni berapa. Tadi kan eksponen kuasa setengah. Nak tekan kalkulator tu, saya nak tahu betul ke salah. Jom cari sama-sama. Tekan eksponen kuasa setengah. Macam mana nak tekan? Okay. Please take your calculator then press exponent power of half. Eksponen setengah. Okay, macam mana kita eksponen memang kuasa. Okay, so sekarang eksponen setengah nilai dia berapa? Okay. Nilai dia berapa? Siapa dapat? Nak tahu betul ke salah? Berapa? 1.648. Okay, betul. 1.65 something macam tu. Betul. Okay, so now punca kuasa 3. .648 macam tu kan answer kita. Okey, punca kuasa 3 dia macam mana? Dapat berapa? Siapa dapat? 1.181. Betul, Baran? Okey, dia ialah 1.181 tolak 4. Okey, tolak 4. Siapa yang tak dapat tu maksudnya dia tekan kalkulator belum lulus lagi. Okey, dia dapat negatif 2. Okey, jawapan dia ialah negatif 2.8 tapi disebabkan X tu ada negatif dekat depan, so negatif-negatif, so jawapan akhir dia ialah 2.8186. Okey, kalau kamu nak bundahkan pun boleh 2.819. Okey. Betul, Aida. Okey. So this is the final answer for D1. Okay, so now we move to the D2. Nilai D2 tu. Berapa nilai D2? Okay, macam ni kita nak selesaikan ni for X punya value. Okay, sekarang kita ada macam ni. Kita selesaikan. Okay, saya letak kat atas ni. Saya buat soalan D2 yang nombor 2 ni sekarang ni. Okay, so sekarang ni akan jadi eksponen. X tu akan jadi 2X, right? Okay, eksponen 2X. Okay, darab dengan macam mana tu? Eksponen 2 tolak 3X. Okay, semua dapat ni. Kalau saya salah, tolong betulkan. Okay, so now we have exponent times exponent, right? So now here the maksudnya kita tengok kat sini exponential punya manipulation kat situ, which is kita ada 2X campur 2 tolak 3X. Okey, macam tu kan? Sama juga dengan 4. Okey, so sekarang selesaikan yang atas ni. Okey, dia ialah eksponen 2X tolak 3X ialah negatif X, right? Tambah 2. Sama juga dengan 4. Okey, so now how can we move X tu kat bawah? Okey, eksponen bawa sebelah sini boleh kan? Okay, so it become X, negatif X campur 2 sama juga dengan ln 4. Macam tu je. Maksudnya macam kita buat algebraic manipulation, but eksponen pindahkan sebelah kanan akan jadi ln pindahkan pula akan jadi eksponen. Okay, that's how it works. Okay, so now the answer here is
negatif X sama juga dengan ln 4 tolak 2. Okey. Ataupun dekat sini kita selesaikan untuk yang ini, dia akan dapat negatif bawa sebelah kanan, dia akan jadi negatif ln 4. Negatif ln 4 campur 2. Betul tak? So jawapan akhir dia berapa? Ni, berapa jawapan akhir dia? Sila tekan kalkulator, cari ln dekat mana, jangan masa exam nanti cari ln tak jumpa. Negatif ln 4 tambah 2. Okey, it become berapa? Berapa? Siapa dia dapat? 0.613. Akmal 6134. Maksudnya 614. Akmal semak balik 644 tu. 614, 613. Okay, so salah sekarang tak apa. So kita identify now. Okay, so okay, correct. Okay, so now for E. E macam mana kita nak simplify ni? Okay, so kita sekarang kita buat sama-sama. Yang ni memang buat sama-sama lah. Okay, so sekarang untuk yang ni 6x kuasa 2 kali dengan x 3x ni macam mana? Simplify this. So sekarang yang ni dia jadi apa? 6. Dia jadi berapa ni? Siapa tahu? Dia akan jadi 6 kali 3 macam tu. Apa yang kita boleh kali? 18. Okey, sekarang dia kali kan? Bila dia kali kat situ, x kuasa 2 kali dengan x kuasa negatif 5, dia jadi tambah, right? So dia jadi berapa? Atas tu, saya nak tahu jawapan. 18 x kuasa? Siapa dapat? Kuasa negatif 3. Okey, this is the final answer. Mudah kan? This is the simplest dia punya ni lah. Ataupun kalau sebenarnya simplest ni 18 per x kuasa 3. Pindahkan ke bawah. Boleh faham negatif ke atas ni bila tu dia jadi macam ni. From this to this. Boleh Okay. So yang kedua, kita buat yang nombor 2. Macam mana nak simplify? Ini akan jadi apa? 64 x kuasa 4. Mula-mula kita settlekan yang dalam kurungan boleh? Dia ialah berapa tu? Dia jadi 64. Yang luar ni kita salin je balik sebab kita ada kurungan tu. Kita settlekan dalam kurungan ni dulu. Okey, 4 jangan lupa ya. 4 mesti kuasa negatif 3 juga. Okey, so sekarang kita ada x. Okey, negatif 2 kali. Okey, kalau macam ni 2 ni dekat luar. Maksudnya kita kali kan. So dia jadi positif, right? Positif. Dia ialah berapa? X kuasa 6. Okey. So sekarang dekat situ dia jadi berapa? Okey, kalau macam ni boleh tak kita buat equation ni dia jadi 64 sebab kita nak darab pula ke dalam kan macam tu. 64 kat sini x kuasa 4 kali dengan x kuasa 4 kali dengan x kuasa 6 kita bahagi dengan 4 kuasa 3 sebab dia negatif kan dekat situ. Okey, kita buatkan dia ke bawah. Okey, kalau saya salah tolong betulkan ya. Ini saya rasa saya betul lah ni. Okey, so kan kat sini 64 x kuasa ni tambah right. 6 campur 4 10 right. Okey, ini become apa? 4 kuasa 3 ialah 64. Okey. So jawapan akhir dia ialah x kuasa 10. Boleh nampak? Okey. Understand? Okey. For question 3. For question 3 ni, macam mana kita nak jawab? Kita nak, dia sebenarnya soalan tadi simplify Simplify. So sekarang kita ada macam ni. Kita tahu ln tambah ln dia jadi apa kat situ. Ln tambah ln dia akan jadi darab, right? Tambah ln lagi. Lepas tu tolak. Okey, dia akan jadi ln. Macam mana tu? Ln. Okey. Dia akan jadi berapa? Macam mana ni? Dia ln tambah ln. Kita tengok kita punya tu ialah dia akan jadi ln 3x darab 2y darab
Okey, kat sini akan jadi Z kuasa 2. Faham yang ni ya? Faham Sebab kita kena letakkan dia dekat atas. 2 ni jangan ada kat depan. Jadi Z kuasa 2. Okey. Lepas tu dia tolak. Ni semua kita ada ni tolak dengan ln 8. Tolak dengan ln 8. Okey. So bila dia tolak dengan ln, tolak ln, it become what? It become bahagi 2. Okey, it become bahagi 8. Okey, yang ni kurungan ni kita besarkan dia. Okey, ada benda yang kita kena simplify tak kat dalam ni? Okey, dia ialah ln 3 kali 2. Dia darabkan tu. Dia ialah 6x. Betul lah kan? 6xy. Sebab 3x kali 2y ialah 6xy. Okey, sebab dia darabkan. Z kuasa 2. Kalau dia tambah, kalau di sini tambah, kita tak boleh tambahkan dia sebab lain dia punya tu kan. Okey, bahagi dengan 8. Okey, so now dia akan jadi 6 bahagi 2 ialah 3. 8 bahagi 2 ialah 4. Okey, jadi 3 x, y, z kuasa 2 bahagi dengan 4. This is the final answer. Okey, boleh ada soalan? Soalan tak? Okay, we move to next question. Next question ni ialah exercise yang saya buat hari tu. So saya tak bincang sebab saya dah bincang hari tu masa sebelum cuti. Exercise yang kita buat. Okay, yang ni saya tak bincang kan. Okay, macam ni nak cari ni? Macam mana? Ni limit. Yang tadi tu sebab kita dah buat masa exercise faham Okay, so sekarang kat sini limit x menghampiri 3 pi per 2. What is the value for this? Nilai dia berapa? Siapa tahu? Nilai dia ialah sebab dia tak ada nilai x kat dalam ni. Okey, dan kita tahu pi per 2. Jadi nilai limit dia still pi per 2 lah. Boleh nampak? Ada soalan tak yang ni? Okey. Tak ada, saya teruskan. Okey, kalau kita ada x menghampiri 4, bila kita ada soalan macam ni, x menghampiri 4, cuba buat direct substitution dahulu. Bila 4 kuasa 2 tambah 4 kali 4 tolak 32 ni dapat berapa? Dapat 0 per 0 ke tidak? Dia ialah 4 kuasa 2 tolak 4 kali 4 ialah 16 tolak 32 ditambah 16 tambah berapa? Okey, dia dapat 0 lah ni. Okey, dia ialah 4 kuasa 2. Dia dapat 0 per 0. 6 bahagi dengan 6 darab dengan x tambah 8. So, kita dapat 0 per 0. So, remember back. Maksudnya remember previously we know that if we get 0 per 0, kita kena cari conjugate ataupun kita faktorkan. So, looking at this equation, we have to faktorkan ni. Faktorkan jadi apa ni? Dia berapa? Dia ialah x berapa? X tolak 4 kali dengan x campur 8. Betul. Bahagi dengan, okey, kat sini ada x tolak 4 kali dengan x tolak 2. Okey, so dekat sini nilai dia, kita boleh eliminate atas dan bawah. So tinggal yang ini. So buat substitution with the x value here and x value here with 4. So then we get our final answer is 12 over 2. So the answer will be 12 bagi 2 ialah 6. Okay, settle nombor 2. So nombor 3. Okay, nombor 3. Ini infinite. Nombor 3 kat sini ialah 3. Okay, 3 negatif. Nampak tak kat situ? Tapi sebelum tu, boleh cari tak kat sini? Kalau dia 3, kita dapat ialah 3 campur 3 ialah 6 bahagi 3 kuasa 2 tolak ni bagi kosong. Dia akan dapat infinity. But for limit, if we get infinity, we have to determine whether it is positive infinity
or negative infinity. So now for this equation, we look at here, kita nampak tak kat sini? Dekat sini ialah 3 kuasa negatif, meaning that we have to consider this is 3. We have to consider from the left side, which is yang paling hampir dengan 3. Okay, contoh kita ambil 2.9 lah yang menghampiri 3 kan, 2.9. 2.9 nilai dia berapa kat sini? 2.9 tambah 3 bahagi dengan 2.9 kuasa 2. Okay, 2.9 tambah 3 bahagi dengan 2.9 kuasa 2. Kuasa 2 tolak 9 tutup kurungan. Dia dapat berapa? Negatif 10. Okey, kalau kita semakin hampir dengan 3, kita cari 2.999, dia ada 39 ni. Okey, jadi kat situ ialah 2.999 tambah 3 bahagi dengan 2.999 kuasa 2 tolak 9. Okey, dapat berapa? Nampak tak? Value dia akan jadi negatif 1000 kat sini. Okey, so when kita tengok pattern, semakin dia hampir dengan titik 3 daripada negatif 10, semakin nilai dia menghampiri ke negatif infinity. So here, the final answer will be negative infinity. Yang ni betul. Siapa yang jawab infinity sahaja, dia salah Jawapan dia ialah, limit dia ialah negative infinity by looking at this table. Boleh ya? Okay, so now for number 4. Okay, bila dia infinity dekat situ, bila X menghampiri infinity dekat sini, so kita tengok denominator kita yang paling tinggi ialah X kuasa 2. So yang paling tinggi ialah X kuasa 2, so every term yang dalam ni kita bahagi dengan X kuasa 2. Okay, X kuasa 2 tolak 4X per X kuasa 2 campur 2 bahagi dengan 9 tolak 4X kuasa 2. Okey, kat sini bagi dengan X kuasa 2, sini pun bagi dengan X kuasa 2. Okey, by looking at the rule, okey kat sini 2 pun bagi dengan X kuasa 2. Okey, kita tahu rule kita, maksudnya semua nombor yang bahagi dengan X ni ialah infinity. Apa-apa nombor yang bahagi dengan infinity, yang ni become 0. Yang dekat sini juga, ini habis. Yang ni dia 4 per X. So 4 per X it becomes 0 also. Then here, jawapan dia 4. Okay. Kat sini pun become 0. Okay, kat sini. Okay, kita boleh eliminate. Okay, jawapan akhir kita ialah 3 per negatif 4. So, betul kan saya buat? Tak salah Kalau salah betul kan? Okay, so sekarang 3 per negatif 4 the final answer. Nanti bila exam, sebab kamu online, kamu sila buka rule-rule yang ada, maksudnya limit punya rule, exponential logarithmic punya rules. You can boleh tengok. Maksudnya kalau kita online, which mean that it is open book, but you don't discuss with others. Pentingkan diri sendiri masa jawab exam Masa jawab exam ialah bukan sesi tuition dengan kawan Bukan nak ajar kawan. Sila pentingkan diri kamu sendiri untuk jawab soalan. Okay. Doktor. Nak tanya, kalau jawapan dia 6 bahagi kosong tadi tu, memang kita kena anggap dia jawapan dia infinity Dia ialah tadi berapa? 6 per X kuasa 2 macam tu tadi. Tadi doktor macam dia 6 bahagi kosong. Kan? Ada 6 bagi kosong ke? Okey. Mana yang 6 bagi kosong tadi? Ada ni. Yang 3 negatif tadi. Yang 3 negatif. Yang soalan sebelum tadi. Oh, yang ni? Ni? Okey. Soalannya tadi apa? 6 bagi kosong. Okey, yang ni kan bila 3 masukkan kat dalam sini. Betul tak? This is 3, right? 3 dia akan jadi 6 per 3 kuasa 2 ialah 9 tolak 9 kan? Dia akan jadi 6 per kosong kan? 6 per kosong ialah infinity kan? Betul tak? Dia akan terus bukan meningkat. undefined
it is sebenarnya 6/0 ni bukan undefined. Sebenarnya itulah bila kita guna calculator, kamu tahu itu ialah syntax error. But what it mean by syntax error ialah 6/0 pada titik 3 ni, pada titik 3 bila kita lukis graf, bila dia menghampiri 3 daripada sebelah kiri, graf yang kamu lukis semakin dia hampir dengan 3, dia akan terus turun ke bawah macam tu. Okey, itu sebab kalkulator kamu tak boleh letak satu value sebab ni value dia akan sentiasa turun ke undefined lah. Maksudnya sentiasa nilai dia akan sentiasa menurun. Maksudnya dia tak meningkat sebab dia ke infinity, betul tak? Ke negative infinity nilai dia macam tu. So, kalkulator memang tak boleh nak tulis lah macam tu. Oh, so lepas ni kalau apa-apa bahagi kosong dekat limit ni memang kena anggap dia infinity. Yes, infinity. But you have to define dia negative infinity sama ada dia menurun ke dia menaik. Dia ada dua sebab tu. Boleh. Sama ada negatif atau positif. Yes, you have to determine sama ada positif or negatif sebab kamu kena lukis table tadi. Bila kita lukis table, kita nampak bila dia makin dekat dengan 3 daripada sebelah kiri, nampak value dia makin kecil, right? Oh, okay. Thank you. Welcome. Okay, tu clear So yang ni clear tak? Right. Sorry, numbering ni out. Okay, so now yang 5 ni. Okay, 5 ni first thing is please do the direct substitution. Direct substitution 2, 5 kuasa 2 tambah 10 kali 5 dapat berapa ni? Bagi dengan X tolak 5. Dapat 0/0 ke? Ni 5. Dapat berapa? Dia dapat something value dia berapa? Bawah kosong ni, bawah dia kosong. Atas dia 5 kuasa 2, 2 kali 5 kuasa 2, 25 kali 2. 2 kali 5 kuasa 2 tambah 10 kali 5, 50. Okey, dia ialah 100/0. Okey, so ni kita tahu dia infinity. Okey, but here the question is X menghampiri 5. Okey, bila X menghampiri 5 dekat sini, you have to draw a table which is this is 5. Okey, semakin hampir dengan 5 yang dekat sebelah sini ialah contohnya kat sini semakin hampir dengan 5 kamu boleh buat 4.9. Yang semakin hampir dengan 5 4.999 macam tu semakin hampir kan. Okey, yang sebelah sini ialah 5 yang semakin besar ialah 5.1 right. 5.1. Yang ni ialah 5.0001. Betul ke? Saya punya ni macam terbalik Okey, salah. Saya punya ni. Maksudnya bawah ni lah yang makin kecil right. Tapi boleh lah. Semalas nak padam. Okey. Tapi tak. Sekejap lah. Padam jugalah. Semakin dia kecil sepatutnya sebelah kiri kan. Okey, yang sini sepatutnya makin besar. Okey, apa yang saya maksudkan tadi ialah kat sini ialah 5.0001 dan kat sini ialah 5.1. Ikut pembaris kan, pembaris makin ke kanan makin besar kan. Okey, kat sini ialah 4.999. Okey, yang kat sini ialah 4.9. Okey, so sekarang kita nak tengok daripada negatif 5 daripada arah negatif dan 5 daripada arah positif. Okey, semakin hampir dengan 5 nilai sini, sila kira. Okey, 4.9 gantikan dekat sini. Kamu akan dapat satu nilai yang nilai dia kat sini saya rasa semakin menurun right. Saya rasa lah, saya tak buat. Kamu buat sekarang? Kat sini. Kat sini 4.9 gantikan kat dalam ni akan dapat satu negative value right. Negative value dan negatif berapa tu? Negatif tu dia semakin menurun. Ini negatif dia semakin besar. Okey, nilai dia semakin menurun, betul tak? So dia menuju ke negative infinity. Di sebelah kanan pula, dia nilai dia semakin besar right? Sebelah sini, maksudnya nilai dia semakin hampir dengan 5, nilai kat sini berapa?
Sila cari nilai dia, saya rasa semakin meningkat, which is dia menuju ke positive infinity. Okay, kat sini bila limit 5 daripada arah negatif, X menghampiri 5 pada arah negatif, sama juga dengan limit X menghampiri 5 daripada arah positif. Kalau sebelah sini menuju ke negatif infinity, sebelah kanan menuju ke positif infinity. So we know that this kind of limit is not equal. So we can conclude that this limit, yang ni limit ni, this does not exist. Tak wujud. Kenapa? Sebab kiri kanan tak sama. Boleh? Okay, any question? Okay, so sekarang seterusnya yang dekat sini macam mana? Okay, yang dekat sini is X menghampiri negative infinity. Macam mana nak jawab? This is how you think, macam mana ke otak-otak kamu, maksudnya sel-sel tu berhubung. Maksudnya kat sini tak ada bahagi. Bila tak ada bahagi, we cannot do the divided yang dengan power tertinggi tadi. Okay, so sekarang the point here is kita tahu, kita cari negative infinity. Contohnya kalau kita letak X negative value kat situ, maksudnya negative infinity. Contohnya negative 100, kita ambil negative 100 kuasa 4 campur 5 kali negatif 100 kuasa 2, it become positive, right? Yang dalam ni, sebab dia kuasa 4. Yang di sini pun akan jadi positif, right? Sebab dia kuasa 2. Apa-apa number negatif lah, betul tak? Sebab dia menuju X, menuju ke negatif infinity. So untuk graf ni, sebenarnya nilai dia ialah positif infinity. Akhirnya dia sama juga dengan positif infinity. Boleh nampak tak kat sini? Maksudnya bila X tu, nilai X tu, semakin dia menuju ke negatif infinity, value yang kat sini, contohnya dia akan terus meningkat ke atas. That's how the graph. So kita boleh conclude nilai ni akan jadi, jawapan dia ialah positive infinity. Understand? This is how you conclude this. Okay, so seterusnya, banyak pula ya. Okay, so sekarang kat sini, macam mana? X tambah H tolak punca X bahagi dengan H. Okay, so sekarang kalau kita letak H kosong, dekat sini akan dapat kosong per kosong kan? Okay, so now the only way is to do it with conjugate, right? So here is X campur H, punca kuasa tolak punca X bahagi dengan H, kita darab dengan dia punya conjugate. Conjugate dia ialah X campur H campur punca X bahagi dengan X campur H punca campur punca X. Okay, so now kembangkan yang dekat atas. Bila kita kembangkan yang dekat atas, kita dapat jawapan akhir dia ialah campur tolak X, saya terus jam jawapan akhir. Okey, bahagi dengan yang bawah, tak perlu kembangkan pun tak apa. So dia ialah H dalam kurungan X campur H punca kuasa tambah punca X. Okay, so now how can we simplify this? Okay, yang ni akan X tolak S kan? X tolak X habis. Dan atas ada H, bawah ada H. So dia terhapus. So jawapan akhir dia ialah 1 per, okay, H kita menghampiri kosong. So direct substitution kat situ. Dia ialah punca X. Okay, dia ialah punca X campur punca X. Okay, it become what? It become dia akan jadi 1 per 2 punca X. Any question for number 4 yang ni? Yang buat 4 ni 2 kali ya, dia repeat number ni. Okay, so ada soalan untuk yang atas ni?
Okay. So soalan seterusnya untuk yang bawah ni pula, macam ni kita nak jawab? Okay, yang ni ialah 1 per, okay, X kuasa 2 tolak 1. Yang ni kita tahu yang bawah dia 1 per X kuasa 2 tolak 1. Okay, so dia ialah okay, infinity. So dia ialah macam mana? Dia ialah 1 per X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 2 per X kuasa 2 tolak 1 per X kuasa 2. Dia akan jadi apa? Atas tu ialah 0 per dengan 1. 0 per 1 ialah 0. Selesai. Boleh. Dan ini consider the following function, find limit daripada kosong negatif. Okey, macam ni kita nak cari kosong daripada arah negatif, kita kena tengok yang lebih kecil daripada kosong lah, macam tu. Bukan yang lebih besar sebab kosong daripada arah negatif. So kita refer to this kind of equation. 5x tolak 3, it become negatif 3 lah kat sini, faham? 5 kali kosong tolak 3, kita refer kat sini, equation yang bawah. Sebab kosong negatif. Daripada sebelah kiri kosong. Okay, so sekarang nombor 2. Nilai dia berapa? Nombor 2 kosong positif. Kosong positif we refer to yang atas ni. 5 kali kosong ialah kosong. Kita refer yang equation atas sebab kosong positif kan. Ini okay, so sekarang find limit x menghampiri 2. 2 ni pada equation yang atas. Sebab yang atas ni lebih besar sama dengan kosong. Okey, so sekarang 5 kali 2 kuasa 2 ialah berapa? 20. Okey, so is the function continuous at x is equal to 0? Okay, justify your answer. Okay, just now we find the limit. Kita dapat daripada soalan 1, x menghampiri kosong daripada arah negatif, nilai dia berapa tadi? Nilai dia ialah negatif 3. So, lepas tu limit from number 2, we get that the limit x approaching to 0 from positive side, it become what? It's kosong kan? So, these two value is not equal. So, this function is not continuous. Not continuous. Okay. That's all for today. Any question? Yang soalan yang set yang sebelum-sebelum ni ada dekat link tu. Nanti yang ni pun saya letak dekat YouTube juga. Kamu boleh tengok balik ya. Okay. Ada soalan lain? Kalau tak ada kita berhenti. Dah lebih pada 1 jam ni, sorry Consume more data. Ada yang left, kejap left masuk. Tak tahulah. Saya bersangka baik dia punya data. Ni kan dia. Ni, okay. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Puan, Apa tu, Min? Puan. Ulang balik yang soalan last tadi, Puan. Soalan last tadi. Soalan last tadi. Okay, soalan last tadi. Justify tu. Sebab dia continuous ke tidak when x is equal to 0 kan? Yes, Okay. So sekarang dia nak tengok pada titik x sama juga dengan kosong. Bila kita tengok equation ni, dia dekat kosong, dekat titik kosong ni, from negative side and positive side, okay, limit x approaching to 0 from negative, x approaching to 0 from negative. Just now daripada soalan 1 kita dapatkan nilai dia berapa tadi? Negatif 3, right? Yes. So now limit x approaching to 0 from positive kita dapat daripada 2 ni kan? Which is kita tengok equation yang atas ni, nilai dia berapa? Kosong, right? Okay, so dua-dua nilai ni tak sama. Okay, so limit from the left and the right is not same, so that we can conclude that limit dekat kosong tu DNE, right? Does not exist, right? So bila limit tu does not exist, kita tahu line tu terputus, kiri kanan dia tak berhubung, betul tak? So we can conclude this kind of function is discontinuous when x is equal to
zero. That how you answer. Kalau buat bahasa Melayu pun boleh juga. Selain bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, jangan tulis saya tak faham. Okay. Okay, madam. Okay. Ha. Thank you. Okay, welcome. Siapa tadi? Fatin ni tanya Madam set sebelum hari tu. Madam ada discuss last week. Madam set sebelum hari tu. Madam ada discuss last week. Yang mana ni Fatin? Saya di-discuss kalau macam set 2019 saya discuss dekat section 1 semalam saya dah letak dekat Ulen dia punya recorded, dan set 2018 pun saya dah letak dekat Ulen dia punya recorded. Jadi so hari ni saya letak 2017, so lengkap lah dengan jawapan lah, dan jawapan dia boleh tengok dekat discussion saya. Okay, boleh Fatin? Itu ke soalan Fatin? Okay, so for next week, please prepare your midterm exam. Like I said just now, bila kita online, so kamu boleh refer semua rule yang ada, semua source yang ada, but please don't discuss. Please, maksudnya kita percaya dekat diri kita, so kita dah dewasa sekarang, kita buat keputusan sendiri. Please jangan bergantung dekat orang pun kita tak tahu dia jawab betul ke salah, dan lagi satu soalan kita takkan sama dengan soalan kawan kamu sebab I'll pick the random question. Maksudnya random. Please jangan kacau kawan kamu tanya soalan ni jawapan dia apa. Jangan pentingkan diri. Maksudnya kena pentingkan diri untuk jawab soalan dengan betul sebab kita nak berjaya, dan jangan ganggu kawan kamu untuk tanya soalan ni apa-apa. Jangan mengganggu ketenteraman orang lain semasa menjawab exam. Kalau kamu nak rujuk internet, kamu nak rujuk buku rule, please boleh buat, tapi jangan kacau orang lain. Orang lain pun tengah struggle sebab kita tak tahu, mungkin kawan-kawan kita tu tengah struggle nak cari line dia, mungkin line dia terputus ke, tempat dia hujan ke mungkin, dan lagi satu kalau kita tahu kita punya bilik tu internet tak kuat, please don't answer the midterm inside your room. Buat cari tempat yang memang clear line dia seboleh-bolehnya, yang paling kuat lah dekat situ. Okay. So you have 2 hours to answer. Kalau habis 2 jam tu, maka dia terus submit lah macam tu. Finish your midterm. Then saya bagi masa 3 sampai 7 malam. So sila cari waktu yang kamu tenang dekat situ. Jangan kamu pukul 3 nak jawab, saya belum sembahyang Zuhur, saya nak sembahyang Zuhur dulu. Dan second attempt, I will allow you to buat second attempt sebab saya cuma benarkan sekali saja. Tu sebab saya kata pilih di antara waktu tu supaya kamu boleh duduk diam 2 jam. Kalau macam contoh kamu ada tas-tas lain yang kena jaga adik ke apa ke, sila maklumkan dengan parents, okey masa ni kamu nak jawab exam 2 jam, lepas tu boleh jaga adik ke apa ke. Kita faham sekarang kita punya tugas dah besar. Okey, faham ya? Okey, itu saja. Assalamualaikum. Morning. Ada lagi Jevita, madam test buat kat kertas, scan, hantar jawab kat Ulen. Online Jevita, online test. Kita ada 60 soalan, multi choice question, dan jawab dalam masa 2 jam. Okay. Okay, kalau yang tulis, scan apa semua tu nanti final akan ada one set yang macam tu. Final kita combine, ada MCQ dengan bertulis. Okay, that's all. Assalamualaikum. Ada soalan nanti letak dekat Telegram group saya jawab kat situ. Welcome. Ya, madam. Puan, midterm 18 hari bulan 18 hari bulan, pukul 3 sampai 7. 18 hari bulan, Disember 3 sampai 7 petang. Tapi 2 jam je, tak adalah 3 sampai 7 kena duduk dekat meja, taklah. Okay, madam. Okay. Thank you, madam. Welcome.